Ya, balik lagi daripada kecek Melayu ruang yang kedua, kita ada talian panggil untuk kita nak tukar menukar pandangan dan fikir tentang dengan tajuk yang kita ada hari ini ialah pengajian di luar negara. Siapa ada soalan yang nak tanya tetamu yang berhormat kita hari ini boleh kita nak bubuh masuk dalam ruangan kita melalui nombor telephone yang ada dalam terletak tu nah. Yang kita mari sambung tajuk kita tu, kita nak ada satu yang sangat penting ialah dari segi pengajian. Tak pengajian tu penting mana bagi kita kena ngaji luar sampai luar negara. Gi abah ni goyak dah ni nah sebab nak bagi peluang bagi kita buat kenal mengenal bagi orang muslim yang kita orang Melayu. Nah, bagi orang lain yang bukan Melayu tu boleh buat kenal mengenal dan boleh tukar menukar dalam segi hidup nak buat mana macam mana negara yo ada macam mana panggil suasana Islam macam mana nak mari bakal apply dengan kita macam mana. Nah, kita bermula dengan Abang Fahmi dulu. Pentingnya kita nak ambil macam mana pengajian kita dia tu mari pakai kita. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya pengajian di luar negeri ni memang kita khas untuk kita mengaji berkenaan dengan ilmu agama, ulum ad-diniyah. Jadi apabila kita mengaji ulum diniyah ni, kita mengaji dengan tuan dia. Kita ni duduk negeri agak kata kita campur lah deh bahasa orang Thai dengan orang Melayu ataupun orang Islam kita. Jadi di sini ni jadi satu tamohe untuk kita nak ambil tambah di segi maklumat berkenaan dengan ilmu agama dan ilmu sosial. Kita nak duduk biasa mana nak ambil ilmu agama dan nak guna di negeri kita hak biasa ada dua sosial. Bahasa Islam dan bukan Islam. Jadi kita mengaji ilmu agama memang kalau kita tengok baca dan kita tilik ataupun kita kaji ilmu ni, ilmu agama ni memang ilmu yang cukup syamil, cukup. Kalau kita pandai kata ilmu agama ni adalah ilmu yang satu juzuk dan ilmu dunia ni satu juzuk, itu salah. Jadi kita kena kira kata ilmu agama ni boleh jadi ilmu hidup kita. Ilmu agama ni ilmu boleh nak mengatasi hidup kita. Mana kata siasi pun boleh, iktisadi pun boleh. Deh. Siasi itu kanan kan มือง iktisadi itu setakit ekonomi. Jadi mana kepentingan ilmu agama ni kita jangan nampak kata kita orang ngaji agama ni ngaji biasa kalau bahasa orang kalau sangkum sosial orang Thai ni dia kata ngaji kuat, ngaji ilmu tangkam saja. Tak boleh nak guna. Habis dia sekarang ni banyak deh kalau tengok orang sia orang besar. Orang sia dia gizarah pelajar-pelajar Thai khususnya di negeri Arab. Dia pandai kata kita ni sekadar ngaji agama, tak erti ilmu dunia. Nak klik persoalan yang kita dengar banyak iaitu kita tamat mengaji kita nak buat gapo. Tu. Jadi soalan ni kita kena jawab boleh dan kita kena bukti wika orang bukan Islam ni nampak kata ilmu agama ni adalah ilmu hidup. Bukan ilmu sekadar duk le sejak nak berzikir tak erti nak berihan bukan. Itu yang saya kata pandai kita mengaji agama kita kena buka luar. Mana kata orang ngaji negeri luar ni kita kena buka pandangan pemikiran kita dulu dan kita kena klik wak boleh. Kata orang ngaji agama ni adalah orang yang cukup lengkap dari segi kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi akhirat. Itulah di antaranya. Saya faham kata dari segi gambar dia tu gambar dia tu dia terbagi mana segi agama segi akademik. Man dia tak faham lagi kata Islam ni ialah ilmu semua tu ilmu hidup kan. Lepas tu bagi Abang Hanif kita nak keluar macam mana maklumat ni. Alhamdulillah. Saya nampak perbezaan antara pendidikan di negara Thailand dengan negara luar. Saya nampak setuju dengan pandangan Abang kita, Fahmi kita. Sebab kita boleh buka pemikiran dengan luar. Kita nampak benda hak ngaji di luar negara, hak ada luar negara, rumah kita tak ada.
hak ada rumah kita, rumah demo tak ada. Maka kita ambil hak luar negara tu, mai beranakan, mai tukarlah. Mai capur untuk tambah kemajuan. Untuk tambah kemajuan di tanah air kita. Dengan bezanya ilmu agama dengan ilmu akademik ni dia beza. Sebab apa? Kalau kita ni ngaji akademik dan juga tambah ngaji agama, kita lebih untung pada orang yang bukan agama Islam. Sebab apa? Orang yang ngaji akademik, kita pun ada sama dia. Apabila kita ngaji agama, dia tak ada sport kita. Maka untungnya sini ni. Sebab kita misal, saya bagi contoh mudah-mudahlah. Sekarang ni saya belajar di Tanah Suci Jamiah Islamiyah Madinah ni ngaji syariah, bahasa Syiah ataupun undang-undang Islam ataupun kod Islam. Dan pada masa yang sama saya pun juga ngaji Intisat hak Mahawidyalaya Sukhothai Tamatirat. Tahun ni untuk ngaji tahun yang kedua dah. Apabila kita ngaji Intisat hak Syiah, kita pun ada sebuah demo. Tetapi apabila kita ngaji syariah, demo tak ada. Itu yang untung. Dan juga nampak bezanya sebuah kod Muraduk dengan apa hukum mirah ni beza. Ada beza dah. Dan juga saya nampak ni antara perbezaan antara pendidikan di tanah air kita di Thailand dengan di Saudi ni. Di Saudi lebih kimkon ataupun lebih kuat lagi lah. Lebih kuat dari segi keilmuan, dari segi apa? Dari segi perbuatan dia, semualah. Sebab kita merujuk pada Quran, Al-Quran dan Sunnah ni, Al-Quran sebagai tuksat yang khamru ataupun semualah. Segi bidang ilmu, semua sama ada matematik, semua tu dia cukup lengkap. Ya tak di konsep dia kata Quran ni ilmul kitab. Mana kata ibu hak segala ilmu. Apa ilmu ni bukan kata manusia duk karang dah. Mai betul directly pada Tuhan. Saya nak dapat tahu lagi makna segi hidup sikit, makna berbeza hidup pelajar kita dalam negara kita ni, tiap-tiap universiti lah. Kita nak nampak hak tu nampak apa panggil, tak ada kanak mana dari segi agama. Tolong bebas biasa, kadang-kadang duk bergu panggil duk main fan main apa macam-macam lah. Bandingnya dengan sana tu nampak kita dan kita nak ukar masalah dengan kita tu macam mana. Alhamdulillah. Saya nampak lagu ni orang hak kurang dari segi agama tu kita mestilah bagi kepahaman dia dari segi tarbiyah. Tarbiyah paling penting kali pada semua kaum atau syabab-syabab ataupun remaja-remaja kita. Kalau apabila kita dapat mendidiknya dari kecil sampai ke besarnya, tarbiyah, ngaji dengan penuhi dengan apa? Keikhlasan lah. Dengan ikhlas untuk kemajuan tanah air kita, masyarakat kita, untuk mengangkat ke kalimatullah dengan setinggi-tinggi. Itu tarbiyah paling penting kali. Sama ada kaum remaja ataupun orang yang kira pupukong lah. Itu dan saya nampak untuk nak memperbaiki antara remaja, saya ada tiga prinsip. Yang pertama, bertaaruf. Kena ada ta'aruf. Kena ada ta'aruf sesama remaja ataupun ta'aruf, sebab apabila kita bagi salahnya sebagai salah satu mahabbah untuk ada kham rakai atau untuk kasih sayang tu, kita bagi salah tak kira dia kenal tak kenal, kita bagi salah. Dan juga kita bertaaruf. Mai daripada mana, kenal sama ngaji kenal. apa. Lepas prinsip pertama, kita tafahum. Ataupun apa buat faham tam kau cai kan. Atau ngaji lagu ano, kalau ya kata ada muskilah apa, ada panha pengajian ni, kita tanya ya panha apa, kita faham kau cai ngaya. Kalau kita boleh tolong, kita tolong. Gitu. Yang terakhir kali ya berkaitan semua. Yang pertama dua iaitu ta'awun atau takaful. Kita tolong sama menolong. Kita lepas kita buat ta'aruf sudah, kita faham. Apa faham masalahnya. Dia ada masalah apa dari segi keluarga, dari segi kewangan, dari segi pendidikan, dari segi rumah tangga, pengajian. Lepas kita tahu dua tu,
kita mai tolong ya. Apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Maka ini apabila kita buat buat 3 perkara ni pada semua kaum remaja negeri Thailand, insya-Allah lah dengan izin Allah SWT kita akan boleh memperbaiki remaja kita yang di tanah air kita. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, lepas tu dari segi Abang Fahmi sendiri kan suasana di Mesir sendiri. Masa duk belajar situ tu macam mana keadaan beza dengan di Urdun? Ya, bismillah, alhamdulillah. Jadi di sana ada perbezaan yang agak kata banyak sikit. Mana perbezaan dengan tanah Arab sendiri? Ya. Sebab kalau kita di awal kali kita tengok dulu pelajar dalam dengan pelajar luar negeri. Sebenarnya sama saja. Sama saja, tak ada orang ngaji luar lebih, orang dalam lebih, tak, sama saja. Matlamat yang tertinggi iaitu menuntut ilmu Allah Taala. Itu yang penting sekali. Tapi di sana tu ada, kalau kita tengok ada mumayyizat, ada kelebihan bagi orang ngaji luar. Di antaranya satunya dia boleh buka pemikiran dia. Dia boleh tengok gapo tak dalam tak ada. Tak itu. Tapi ada juga satu kurangnya hakiki wakil yang berlaku di antara saya duduk di Mesir sekarang di Urdun, iaitu pelajar luar negeri sekarang ni kita tengok kurang dari segi aktiviti. Kecekam. Kecekam jadi kurang. Oleh kerana sebab kalau kita nak kata dakwah kata kita ngaji banyak, tak juga kerana pelajar dari luar negeri pun dalam negeri ni dia ngaji juga. Dia ngaji kuat juga. Tapi kenapa dia tu ada aktiviti banyak? Tu. Jadi kita tengok di hari ni kita nak buat diri kita ni, kita belajar dari luar ni untuk nak klik khidmat di dalam tanah air kita. Tapi di sana tu kita terlupa, setengah-setengah pelajar ni dia terlupa kata dia pergi ngaji saja. Dia ambil dasar kata saya pergi ngaji. Setengah-setengah pelajar tu ngaji semata mengaji, tak sekadar ngaji semata ngaji. Tak ada suka bergaul, tak ada suka ada aktiviti dengan kawan-kawan, dengan itu tu sains-sains dia tu. Jadi buat dia tu jadi tak pandai nak sosial dengan orang, tak nak masyarakat dengan orang, tak pandai. Jadi klik rumah tu kurang lah. Jadi nak bergaul dengan orang kampung, nak bermasyarakat dengan orang, tak pandai. Itu jadi satu kurangnya. Yang saya nasihat sinilah, kalau bagi pelajar-pelajar duduk luar negeri tu kita aktif sikit. Lepas tu juga di antara satu, kalau pelajar di Mesir ni agak kata ramai, 3,000 orang lebih kurang. Jadi kita pergi negeri Arab, kata ibu asal tanah air Arab, kita nak ambil bahasa Arab boleh. Tapi di sana tu jadi satu kurangnya kita tak suka duduk bergaul dengan orang Arab, dan kita tak selalu bermuhadasah kecek dengan orang Arab sebenarnya. Membuatkan kita tu kurang dari segi bahasa. Kelak kecek Arab dia tak boleh. Tu satu kurangnya. Jadi rugi. Kita pergi sana kena boleh. Bahkan orang ngaji dalam negeri sendiri. Kita kena Jamiah Islamiah ada tu, dia boleh kecek dengan talaqah. Jadi perbezaannya bukan luar negeri dalam negeri. Hanya di diri dia sendiri. Usaha dia. Tu di antaranya orang dalam, orang luar. Dan di Mesir agak kata orang Jawi kita banyak. Orang Thailand, Indonesia, Malaysia, Japur tu berpuluh-puluh ribu. Jadi kuliah syariah Usuluddin ni alah panggil. Jadi tu baik masuk jamai tu orang kita. Tak nak orang hok biasa malah nak kecek bahasa Arab. Malah nak sayang orang Arab. Pakai sudah dengan tu. Kalau di Urdun ni beza sikit. Dia pelajar tu yang ngaji berlainan tepat dah. Lepas berlainan jamiah. Orang tak ada mana. Kadang-kadang seorang. Sebab saya ni seorang dalam kelas. Dalam ghurfah ni. Jadi membuatkan ijbari bagi kita tu untuk kena kecek dengan Arab. Itu panggil perbezaan dengan antara Mesir dengan Kuam Champion tu. Kita kena kecek. Jadi buat kita tu tatwir dalam peternakan dalam bahasa kita. Tu di antara perbezaan Mesir. Tapi saya nak konsep kata dalam dengan luar tu sama saja. Sama lah. Ya, sama saja. Jadi atau kita kena buat pertinggi di segi kedudukan diri kita, aktiviti kita kena kuat sikit. Jadi sini adalah alat yang kita nak masuk dalam masyarakat. Sebab ia biasa kedudukan macam tu.
Nah, saya boleh khabari kata Abang Iskandar sendiri tu daripada Kuwait. Jadi semua soalan kita tertanya dua-dua ni. So di Abang Iskandar. Macam mana di Kuwait keadaan sana? Jadi masuk kuning dah, masuk kuning sini. Ya. Di saya tu betul lah Amin boleh dengar kata saya tu mai belajar di Kuwait tu ni lebih-lebih lah. Ya, ya. Saya pergi tu sama udara di Kuwait ni dia tak ada bukit. Tak ada bukit bukau. Panas sekali. Sejuk pun sejuk getah. Ya. Tak ada bukit kan. Sungai-sungai pun tak ada. Ada laut dengan pasir. Pada pasir. Pada pasir. Kuwait ni pelajar saya di situ sampai sekarang tu tak lebih pada 40 orang lah. Ya, ya. Kurang 30, 35, 40. Jadi ada dengan lelaki, perempuan. Di situ tu di Kuwait ni sepuluh ada dengan Madinah. Ya. Hak boleh kata akak dah di tanah Arak ni, di Iskandar tu duk 6 bulan ya boleh kecek Arak. Sebab orang siye kurang di situ. Pas abang tu duk pergi ngaji tu jadi sore supaya abang fahmi. Sore Nayu, sore siye. Semua Arab belaka, Arab Kuwait. Baru jadi kena kecek dengan sosial. Kena tanya, dia tanya kita kena jawab boleh. Pas ustaz gapo duk ngajar di situ kita kena faham. Ada meksa pas kita main ngajar. Main ngaji. Ustaz ngajar apa bahasa Arab, bahasa Melayu. Jadi kita kena usaha dirilah apa-apa di situ kita bahasa Arab. Tapi kita duduk situ tu 30 orang pelajar semua tu alhamdulillah lah semua tu kasih sama kasih lah. Dengan ada tolong-tolong main dengan ada setahan tu di situ, duta-duta tu duk tolong. Tak bukan kata satu duta Thailand saja. Ada duta Malaysia, duta Indonesia, sama-sama ada aktiviti duk main bola kali itu. Jadi satu tu boleh buka cara kita kata dunia ni satu ya. Kita ni di situ tu ikhwan fillah sungguh. Mana kata saudara sama Islam. Kita siapa lo ni tu boleh dah. Iskandar kalau nak pergi negeri ASEAN tu boleh pergi semua. Ada sign di situ. Sama lah dengan orang semua tu. Ada di Singapura, Malaysia, Kamboja, Myanmar pun ada, di Indonesia, Filipina banyak di situ. Pelajar bukan kata sia saja duk pergi pelajar luar. Ada negeri lain-lain lagi. Boleh kita duk cara duk tukar pergi mari supaya Babah Hanif lah. Oh ya, ta'aruf, orang kata kenal tu. Tafahum, faham. Orang negeri mu Islam macam mana Islam ada sejak tak? Kadang-kadang negeri tak ada sejak. Sejak payah nak ada. Buat tu aku tolong dah, aku tolong. Gapo saudara Islam di negeri mu ada sakit gapo dah. Sepengah Filipin duk aibah semua kita boleh tolong belaka. Mana kata pergi luar negeri ni duk di usaha kita pada satu tu kita boleh usaha supaya Tuhan duk pilih dah tu. Kita jangan buat punah. Kita boleh pergi mari kenal dengan orang untuk nak tolong masyarakat kita ni lah. Bukan kata tolong kita sendiri. Tak itu Mana tak di bidang pengajian kita ni akak taraf kita sama dengan kehidupan biasa. Ya, dan di segi orang yang tamat pengajian dah tu, kolik care tu nak lekat angin dah, mana tu habis dah tu ada duduk lagi hubung ataupun boleh kerja di sana. Ada tak banyak ke lagi mana di Kuwait sendiri? Di Kuwait tu ada jugalah sebab dengan masyarakat di situ tu semua tu guna une Islam. Pas jadi semua tu orang-orang tu panggil kata percaya pada Tuhan. Kalau kita kecek di situ kita biasa dengar dah khabar-khabar zina di negeri Arab. Tak biasa dengar. Lama sekali sikit sangat sebab semua tu dia faham kata kalau hukum ni dia kena gapo. Ada orang macam-macam dah. Hari ni saya ngaji, bonot tubik tamat ngaji nak kelik dah. Dia tak sekelik. Ada. Mana kata dia tu boyogi tu dia dok makan, dok minum, dok dengan sayang kawan-kawan tu dia mana kata dia tu ada kasih-kasih dengan bukan dengan kata negeri saja, dengan sosial-sosial dia. Ada di pelajar di Kuwait habis ngaji duk sambung penjata boleh kerja banyak juga. Jadi saudara-saudara kita lah di kampung sama kampung banyak ke juga. Dan bagi Abang Fahmi sendiri, soalan skap sama ni macam mana? Orang hak habis dah tu mana bubung, mana ada keluarga di sana, siapa ketua ada tak?
Ya, alhamdulillah di sana tu ada lah. Kalau lebih-lebih lagi di Mesir. Di Mesir. Di Mesir ni alhamdulillah ada lah orang yang berumah di sana. Berumah di sana tu kita ada buat macam kalau perlu kat buat sama-sama kita lah. Seronok sama-sama kita. Kita ada kecekam panggil hari haflah tu. Ada. Jamu-jamu tu ada. Lepas tu tak banyak lah. Kalau kita tengok tak banyak sebab orang yang berumur tu ada juga. Kadang-kadang orang ni pergi mengaji di marhalah priatri tu, dia berumur dah. Baru sampai sana tu, dia kena carilah siapa umur ni. Kena cari. Bagi orang yang baru-baru ni, alhamdulillah kalau kita tengok baru-baru ni, orang yang muda-muda, habis mohok ataupun sanawi, dia mau terus selalu dah. Lepas tu dia tak lama lah. 4 tahun setengah pelajar-pelajar dari remaja-remaja duduk di rumah ni lah. Jadi dia mau habis kalau kita tengok muazzam kebanyakan tu tak nak banyak mana orang sambung dalil. Ya, banyak ke habis kelai. Tak banyak lah orang sambung dalil. Mereka ada orang yang ada hemah azal yang kuat nak ngaji sungguh, dia sambung. Gitulah di antaranya supaya. Tapi di Ordon ni agak kata dirasa ulian ni banyak sikit. Banyak. Ya mudah sana. Kalau ngaji sana habis sana tu ia mudah sambung. Jadi mudah nak terima. Ya, mudah nak terima. Itulah di antaranya. Alhamdulillah hari ni kita dapat maklumat banyaklah di keadaan pengajian di sana luar negeri tu. Sekarang ni ada boleh hadir nah. Adik-adik pelajar kita duk tengok nah. Kita nak tarik menarik macam mana kita nak buat kesimpulan untuk buat persiapan bagi adik-adik kita duk pelajar dari segi sanawi ni duk tunggu nak pergi keluar tu. Kita ada connect 6 ataupun nak kirim macam mana tu. Sihat. Ya, mulai habis ni. Alhamdulillah. Untuk pada adik-adik yang duk tengah akhir sanawi, sanawi 10 ke, saya sebagai pelajar yang belajar di Universiti Islam Madinah, saya nak show lah bagi pada adik-adik buat darajah sanawi kelas 10 tu bagi tinggi. Sebab syarat-syarat untuk nak takdim ke tanah Mamlakah Arabiah Saudiah, sama ada Universiti Islam Madinah, Universiti Makkah, Universiti Ummul Qura ataupun Jamiatul Malik Saud, Jamiatul Imam, iaitu kanan dia kena banyak sekurang-kurangnya jadi jiddah ataupun mumtaz. Kita mestilah buat persediaan untuk dapat darajah dari sanawi itu dengan setinggi-tinggi atau jadi jiddah ataupun mumtaz. Dan yang paling pentingnya bukan darajah, dengan niat, dengan ikhlas. Itu niat nak pergi menuntut ilmu ni dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala, untuk kembali kepada tanah air, untuk tatwir lah, untuk patanah, untuk pembangunan masyarakat dia. Masyarakat kita tak boleh masyarakat besar pun dari rumah kita dulu. Lepas tu baru tukar dari sangkong kita masyarakat. Kalau kemampuan kita pergi ke negara. Atau kalau mampu kita pergi ke ladap Latit, ladap Sun. Lepas tu akhirnya kalau boleh dengan izin Allah Taala kita pergi ke ummah. Bercacat. Penting sekali. Nah, bagi matlamat agama Islam kita. Alhamdulillah bagi Abang Fahmi, akhir sekali kita nak buat persimpulan macam mana bagi adik-adik kita tengok sekarang. Ya, alhamdulillah di akhir ni supong Abang ni royak lah tak ni lah. Antara kita kena juhud kuat di marhalah sanawi. Wi Mekah kita molek. Jadi wi asas kita molek untuk kalau kita pergi sana tu kita tak berat. Jadi tak di keberatan bagi kita. Kalau kita ngaji main-main, dia tak berat dana. Dan hak lebih sekali kita nak pergi ngaji sana, kita kena niat ikhlas molek. Lepas tu hujung jatuh kita tu kita kena buat gapo. Satu jawapan yang penting untuk orang nak mengaji dalam negeri sendiri ataupun luar, iaitu kita kena khidmat kepada masyarakat. Kita kena terbiyah, kena baiki masyarakat kita. Banyak lagi masyarakat yang kita tidak dipunah. Satu perkataan yang agak kata mengesankan diri saya dan orang lain, iaitu kita ngaji ni, kita duduk dalam masyarakat ni, kita kena tanya masyarakat. Kata masyarakat nak gapo daripada kita. Nak gapo, Jangan tanya diri kita, kata kita nak gapo daripada masyarakat. Itu penting. Beza tu. Makna tu orang ngaji dia nak tanya diri dia, aku nak jadi tu, nak jadi ni, nak boleh haji tu, haji ni. Mana tu dia tanya diri dia. Dia tak ada tanya masyarakat ada kekurangan mana. Dia nak hidup situ untuk nak menyempurnakan hajat masyarakat. Itulah.
yang saya nak pesan diri saya dan untuk semua adik-adik dan ikhwan. Ya, alhamdulillah, ini adalah satu nasihat yang baik, paling baik sekali lah bagi adik-adik pelajar kita yang duk lihat sekarang lah. Boleh kita ambil berat dan ambil guna dalam kehidupan kita di segi kepentingan ilmu. InsyaAllah kita berjumpa dengan abang-abang tetamu kita hari ini berdua dan Abang Iskandar sebagai pengerusi ganti Ustaz Muhammad Wazi. Dan terima kasih hari ini bertiga kita nah. Ya, alhamdulillah penonton yang dirahmati sekalian, kita bersama dengan penonton tiap-tiap hari Ahad pada jam pukul 4 sampai pukul 5 macam ni lah. Dan kita ada tajuk-tajuk gapo tu, insya-Allah kita ikut dalam minggu depan. Kali ini selamat petang dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.